Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, selamat petang, selamat hari Minggu. Apa khabar anda semua? Doa saya anda sihat walafiat dan sentiasa bahagia bersama keluarga saudara. Hari ini hari Minggu, petang-petang begini, berehat saudara. Saudara Man sejuta katanya, saudara Hussein, saudara Wan Syahrudin, saudara Adi Warna, itu juga saudara Bakri Kri, Zhang Putih, teman-teman yang bersama dengan saya doakan anda sihat walafiat. Cuma saya nak tahu anda makan apa petang-petang begini saudara. Tentulah sedap ya. Saudara Zamari LC, apa khabar saudara? Anda saudara Raja Kamal, Raja Baizan, apa khabarku? Moga di Sungai Petani sihat. Begitu juga saudara Abdul Hamid dari Kuantan, Pahang, saudara Fazil Yub, saudara Azin Abdullah, Abang Eddie, saudara Sofian Abdullah. Saya beri komen sikit, tak berkenan Perhimpunan Pemuda PAS. Sabar dulu, itu malam saudara, siang tak ada. Siang ni kita berceritakan, saya insyaAllah malam kan saya akan ulas saudara. Saudara Lias Baktih, Tok Wali, InsyaAllah. Su, apa khabar Su? Makan petang apa ni? Saudara Muhammad Khairul, Madam K, Adi Warna, Sayulan, saudara Mak Yazid, selamat petang. Puan Sofia Abdullah, saudara Sofian Abdullah. Yan, petang malam nanti saya akan santuni kan, insyaAllah. Puan Rubiah binti Osman, saudara Abdul Rahman Baba, salam satu Malaysia katanya. Saudara Tok Wali, MKM Kalut katanya, makin kalut lah tu gamaknya. Saudara Muhammad Khairul, Khairuddin, Muhammad Noor Azwan, saudara Abdul Rahman Baba, itu juga Mr. Zainul Cik. Petang-petang ini tak tahu, anda tidak menyatakan pada saya anda makan apa, sedap ke, kuih apa. Saya lain tak ada saudara. Tentulah goreng pisang. Siang tadi, tengah hari tadi, saya menjamu selera makan asam pedas saudara di restoran Mimpi Muar. Sedap saudara, memang mimpi lah terasa di Muar. Di sekitar kawasan berhampiran dengan The Cove di Kota Damansara. Ya, Zaman Syahrin, Rubiah Osman, saudara Rahman Baba, Mr. Zainul Cik, saudara Ma'e Syamsuri. Jadi saudara Muhammad Rizwan, saudara Yusuf Hashim, salam nostalgia. Terima kasih. Saudara Rudin Malik, selamat petang. Jadi bila makan apa ini asam pedas tadi itu saudara, teringatlah saya zaman muda-muda dulu. Selalunya asam pedas ni sedap kalau dapat ikan jenahak dan goreng ikan sembilang karang. Anda tahu apa itu sembilang karang? Sembilang karang adalah sejenis ikan seperti sembilang tapi dia kecil. Selalunya dia tidak ada di sungai, dia cuma ada di laut lepas. Kalau digoreng, cukup goreng saja, goreng garing-garing saja dengan kunyit, cukup dengan asam garamnya. Saudara Puan Su tepung kuli, kakak saya yang buat. Alhamdulillah, syukurlah masih dapat kesempatan makan tepung kuli. Tepung kuli tu macam mana tu? Cerita dengan saya sikit. Sini soalnya nampak minta pembaruan JKM susah nak dapat. Saya ingat saudara Long minta saudara masuk ataupun join saya waktu live malam nanti jam 9.30. Kita boleh sama-sama membincangkan persoalan-persoalan sebegini ya. Saudara Hasan Harun, Khilmi, Muhammad Rashid, itu juga Muhammad Rizalmi Dahman, diet ya saudara. Saudara Man Said, makan ubi rebus dengan yok kukok. Nyok kukok, bukan yok kukok, nyok kukok, Cik Man Said. Tu dia petang-petang lagu ni, memang sedap lah makan ya. Saudara Jejak Warisan, saudara Azli, saudara Syah Hada Anwar, Al-Basri, Jeffrey Shah. Kalau dapat ubi kayu, susah nak dapat sekarang saudara. Tengah-tengah kota raya Kuala Lumpur ni, mana ada orang makan ubi rebus dah sekarang. Semua makan Pizza Hut. Saudara Abdul Hamid, alhamdulillah masih boleh menikmati goreng pisang. Beliau Saudara Abdul Hamid cuma makan sekeping 2 je. Kementerian Kesihatan tak benarkan. Saya tak tahu kenapa Kementerian Kesihatan tak benarkan makan goreng pisang. Goreng pisang bukannya mengandungi diabetes dan sebagainya. Mungkin banyak minyak kot. Puan Nurliza, Saudara
Mr. Zainal Cik. Dia kata 9 karang tulang banyak. Tak ada. Selama Mr. Zainal Cik, tulang karang dia tak ada banyak tulang. Dia macam juga ikan semilang, tapi dia kecil saiznya. Cuma dah badannya berbelang sedikit. Digoreng, garing-garing. Aduh, Tuhan sedapnya. Tambah pula lagi kalau ada semilang lagi, kepala semilang tu buat asam pedas, telur ikan semilang tu. Meleleh haliu saya. Saudara, pisang goreng banyak gula. Macam mana pula pisang goreng banyak gula kalau cicah dengan gula yang banyak tu? Saudara Amy Danish. Ini Syahid bin Awang. Mai kampung saya bersepah ubin kayu dan pisang. Kat mana tu Syahid Awang? InsyaAllah kalau saya lalu tempat tu boleh saya singgah. Saudara Syahid, katanya sebab bersepah ubi kayu dengan pisang. InsyaAllah. Antara kegemaran saya makan ubi rebus cicah dengan sambal tumis. Sambal tumis ikan bilis. Punyalah sedapnya. Mak mentua lalu belakang pun tak nampak. Ada Abdul Hamid, dia kata ada kilang gula. Ada kilang gula lah tu. Tu yang dibenarkan kilang gula. Memang jandung gula dalam pisang tinggi. Jandung kandungan di kandungan gula dalam pisang tinggi. Tapi sebenarnya pisang tu baik untuk kita punya tenaga. Sebab itu orang main golf selalu makan pisang. Syam Bombay, saudara Azli, cepedak goreng ringgit Malaysia 3 ulas, 5 ringgit 3 ulas. Aduh, mahalnya sekarang. Dulu Allahyarhamah ibu saya, dia ambil upah menyarungkan cempedak, saudara. Cepedak ni memang sedap lah kalau digoreng, tapi cepedak ni selalu disarung. Kalau tak sarung dia tak cantik buahnya. Teringat saya masa arwah ibu saya sarung, kadang-kadang satu pokok tu dapat 30 biji, 40 biji. Dapatlah ibu saya panggunya atau bahagiannya dalam 10 butir. Tapi kebanyakannya sebiji tu saya bawa balik rumah. Yang 9 lagi tu pusing satu kampung saudara jual. Cepedak sekarang. Dulu punya cepedak bukanlah macam sekarang. Kedai-kedai kebun-kebun Cina dia buat cepedak kahwin. Isi tak banyak tapi besar isinya. Saudara Azhar Rabu, dia kata Agung nak adventure Pen Borneo. Ikutlah tu. Saya tak berkesempatan, insyaAllah. Pen Borneo tu satu ketika nanti kita pergilah. Zang Putih, selamat petang. Saya dan keluarga katanya makan goreng pisang cicah dengan sambal Jawa. Mesti saudara Johor ni, Zang Putih ni. Salam dari Kelang, saudara Hardamak. Saudara, kalau Zang Putih dia makan goreng pisang cicah dengan kicap dan sambal Jawa tu. Itu orang dari Johor. Pisang baik untuk tenaga. Mana pula pisang baik untuk tenaga batin? Tak pernah saya dengar lah pula. Yang saya tahu untuk tenaga batin tu Tongkat Ali, saudara. Terima kasihlah saudara Adam Jebat, sesekali anda hadir menghiburkan saya. Ada sedikit leluconnya. Saudara Amdin selamat. Saya katanya orang di bandar raya tak lagi makan ubi kayu. Orang bandar dah makan pizza. Betul lah. Ubi rambat warna. Ubi rambat warna tak pernah saya dengar. Saudara Puan Fauziah, petang ni makan pulut tanak. Cuba campur dengan ikan kedera masam dan terbuk masin dari Sarawak. Mesti ada juga sedikit dengan parut kelapa. Kalau tak ada parut kelapa kurang enak. Saya memanglah makan. Cepedak dah harga kayangan sekarang ni. Betul saudara Zamri Alsi. Memang harga kayangan. Saya dulu jual sebutir buah cepedak. Sebutir buah cepedak saudara satu kampung jual ada 30 sen. Alangkah kalau kita dapat kembali zaman-zaman begitu, saudara, memang seronoklah. Makanan murah dan pertanian mewah, saudara. Saudara Mr. Zainal Cik, asam pedas utara daun senohom banyak. Bukan daun senohom tu, daun silon. Daun apa? Daun apa ke daun? Ada sini daun. Tapi yang sedap lagi kalau asam pedas ni, dia sekali dengan dia punya lobak bukan lobak masin. Lobak peram. Ada di kedai Cina aja tu. Dalam tempayan, saudara. Saudara Rubidin, Waalaikumsalam B. Bagaimana Ruby dengan pasangan makan apa petang-petang begini?
Saudara Edi Lalo, dia kata kita orang tengah sembang pasal Yini Huat. Yini Huat, saudara Pak Edi Lalo, Yini Huat ni bapak dia tu dekat kampung saya. Toke jual samsu haram. Dia jual samsu. Petang-petang adalah orang kita ni yang kaya sampan pergi ke Pangku menghantar samsu satu tempayan. Dia kaya raya Yini Huat ni. Sebab tapi dia jual samsu, orang kita pula yang selalu kena tangkap. Itu asalnya. Saudara Yusri, selamat petang hari Minggu. Dari Ipoh, terima kasih. Selamat Isyak. Saudara Zaman sekarang ni, siapa tak ada dusun, susah nak merasa buah-buahan, harga kayangan. Betul lah Abang Edi. Cepedak sekarang ni RM15 untuk satu butir. Mahal lagi daripada tu agaknya. Nur Syahuddin Suraidi, salam. Untung sekarang ni bagi mereka yang nama Rahmah dan makin popular. Tak boleh juga. Kata ahli parlimen daripada kapal, dia kata kalau makan nasi Rahmah boleh pula kena sakit katanya. Itu yang bising tu sekarang. Saudara Perahu Dugung Pataunon, salam untuk semua rakan-rakan dalam grup ini. Saudara Raja, Syahrizat, Saudara Syukur, Wak Rafi'i, Kelapa Muda join. Saudara Danua Bakar. Saudara Ruby makan pisang goreng. Alhamdulillah. Pisang apa? Dia banyak jenis pisang. Ada pisang tanduk, ada pisang nangka, ada pisang abu, ada pisang awak, ada pisang rastali. Yang orang tak kawan buat goreng adalah pisang emas. Pisang emas dibawa berlayar, masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar. Hutang budi saudara yang sentiasa like, share dan subscribe dengan saya ini, saya bawa mati saudara. Saudara Syah Muhammad, dia kata penjilat tega. Apa hal ni pula saudara ni? Tiba-tiba bercakap soal penjilat tega. Penjilat apa benda? Kita cerita pasal paisang. Saudara Syah ni anak muda sebenarnya. Saudara, saya haraplah saudara, cubalah kita gunakan bahasa-bahasa yang baik. Sebelum saya nak marah hari Minggu, tak nak saya marah saudara. Saya kalau boleh saudara, kalau Syah ni minat berpolitik, belajarlah cara politik. Kena ingat saudara, politik is the art of deceiving mankind. Kita ni peringkat bawah-bawah ni, saudara ahli gurun dia kata kapal lupa makan ubat kuat. So, maksud saya saudara Syah, kalau nak belajar politik ni, kita di bawah ni bergaduh baganak rak. Sambil maki-memaki, tuduh-menuduh, sedangkan mereka di atas tak ada apa pun. Pergilah ke parlimen tu. Saya melihat mereka dekat parlimen tu. Kita hairan boleh duduk minum teh tarik sama-sama, ketawa huha-huha. Itu keadaan Syah. Kena belajar tu. Jangan saudara tuduh orang ni penjilat tega, orang tak kena. Tak boleh. Kita malam nantilah saya cerita pasal politik ni. Bagi saya, saudara Khairi, Goyeng Khairi, UMNO terbaik. Itu pun malam nantilah saudara bercakap. Saudara Abdul Hamid, terima kasih. Bukan kadang-kadang saya lihat anak muda, perlu juga saya beri teguran. Kalau dia menegur saya pun, saya orang lama, saudara, orang tua. Anggaplah saya ni macam bapanya. Jangan buat sembarangan. Saya khawatir budaya anak muda hari ini kadang-kadang melangkaui budaya kita. Saudara Mun Syahrim, kenapa pisang emas dibawa berlayar? Pisang lain tak boleh ke? Sebab pisang emas ni tak boleh nak masak. Dia cuma makan mentah-mentah. Sebab itu dia bawa berlayar. Kerana waktu dulu-dulu, orang dulu-dulu kalau mereka ke laut ataupun merantau, bawalah pisang emas untuk sebagai apa ini. Ini cucu saya dah datang ni. Cuba tengok apa khabar. Say hi. Hai. Ini cucu saya, cucu manja saya. Kisah-kisah sikit. Aduh, hai saudara. Tua-tua begini, apa lagi yang ada saudara? Hanyalah kasih sayang kita bersama cucu. Baik saudara. Itu cerita pasal pisang goreng, pisang emas, pisang tanduk. Bukan di kepala lembu. Jenis pisang tanduk saya. Saya suka petang-petang begini saudara. Kita berbicara sambil melawak, bergurau senda. Jangan maki-maki orang. Tak baik saudara. Betul tu saudara ratapan kasih. Kita petang-petang begini, kita mengimbau cerita waktu silam. Bagaimana kehidupan kita waktu dulu, supaya dapat dijadi iktibar ataupun kenangan. Saudara kena ingat, selalu saya mengatakan, kemarin adalah momen indah untuk memori yang dikenang. Hari ini adalah kehidupan yang realiti. Besok adalah sesuatu yang belum pasti, saudara. Mungkin besok kita ada, mungkin besok kita tak ada.
Hari ini realitinya, kita masih lagi boleh berbicara soal kuih pisang goreng, pisang tanduk dan sebagainya. Semalam, ataupun masa-masa yang berlalu, saudara, kaya macam mana pun kita tak mampu untuk membeli waktu semalam, saudara. Sekarang orang sebut pisang lang sebagai pisang tanduk. Tak betul tu, Saimanuddin. Pisang lang. Pisang tanduk dia panjang, besar, saudara. Saudara, buah rambutan, buah langsat pun dah tiada pokoknya. Yang tumbuh di kawasan kampung cuma ada kampung-kampung tertentu saja. Ya, Amdin selamat, benar. Sukar juga kita dapat makan buah-buahan tempatan yang banyak anggur, grape, cherry dan sebagainya. Baik, saudara. Sebenarnya hari ini saya nak bercerita tentang air. Pentingnya air, saudara Aminuddin. Ya, dia kata tanduk tumsyih. Saya nak bercerita ya, Delmira Beats. Apa khabar, Mac? Dari Kelantan, ya. Sudah. Saya melihat bahawa masalah air ini kadang-kadang amat menjerut hati dan perasaan kita. Warga di Selangor setahun sekurang-kurangnya 2 atau 3 kali mengalami terputus air. Apabila tambah-tambah lagi mereka yang tinggal di rumah yang rumah flat ataupun di kondominium. Saudara, rumah tingkat 10 tingkat, 15 tingkat, bila keputusan air, macam mana nak bawa air naik ke atas? Itu gambarannya di Selangor. Sebab di Selangor ni dia ada langat 1, langat 2, langat 3. Kadang-kadang bila ada pencemaran air di pusat rawatannya, maka orang Selangor ni tak mandilah. Itu di Selangor. Dan masalah air ni juga berlaku di Pahang. Dulu anak saya ada belajar, masih lagi seorang lagi anak saya belajar di Kuantan, di Universiti Pahang. Anak saya tengah belajar sana. Kadang-kadang ada juga laporan mengatakan bahawa air juga kadang-kadang tak kesampaian, terutama di kawasan Jengka. Kabarnya masih lagi tak mencukupi air. Ada masanya okey, ada masanya tak okey. Batang paipnya besar-besar. Tapi buka paip menitis, tet, saudara. Dan bila keadaan begitu, saya teringatlah bagaimana bila berlaku di Jengka, tentulah itu kawasan warga Felda. Warga Felda dulu ini generasi 1 dan 2 tak silap saya. Rasanya generasi 1 mereka tentulah mengalami bagaimana mereka terpaksa menakung. Letak tong besar untuk menakung air hujan. Jadi mereka minum, mereka mandi, memasak atau ambil air semayang dengan menggunakan air hujan. Begitulah pentingnya air dalam kehidupan kita, saudara. Dan saya pernah pergilah, macam saya selalu katakan, saya pergi ke Kota Gelangi. Felda Kota Gelangi, ada seorang sahabat saya, lupa dah namanya. Lama, kadang-kadang saya ada gamitan, terasa rindu, saudara, untuk pergi ke kawasan-kawasan Felda. Cuma saya pergi tu hari dekat Maran. Ada pergi kawasan Maran, itu musim kempen-kempen politik. Saya tengok rumah-rumah situ dah ada air. Bila saya bertanya dengan kakak-kakak, makcik-makcik di situ, kakak ni generasi berapa? Dia kata generasi pertama. Jadi saya katakan, kalau generasi pertama tak jumpa rumah macam ni, ya kak? Betul, katanya. Air dulu takung air hujan. Iya, katanya. Air hujan tu ditakung. Kadang-kadang bila datang musim kemarau tak hujan. Aduhai. Nak digali, perigi pun tak boleh buat. Tak ada, sebab selalunya tanah rancangan Felda ni tanah bukit. Kawasan rumah-rumah mereka di kawasan bukit. Jadi korek dalam mana pun kadang-kadang tak ada air, terpaksa tak ada air hujan. Begitu juga saya melihat, saudara, macam mana di Sabah, yang saya selalu dulu saya sebutkan, saya rasa pilu. Hingga saat ini, saudara, di Sabah masih lagi tidak mempunyai bekalan air terawat di seluruh kawasan negerinya. Malahan berhampiran dengan Kota Kinabalu. Saya pergi ke kawasan di Kimanis, di kawasan Papar. Saudara, rumah-rumah banyak tong-tong biru. Saya ingatkan apalah digunakan, rupanya menadah air hujan. Jadi mereka mandi, mereka makan, mereka ambil semayang, mereka memasak, membasuh dengan menggunakan air hujan. Negara dah merdeka dah 60 tahun lebih, masih lagi bekalan air yang tidak kedapatan di Sabah. Walaupun semalam saya menghabiskan buku tulisan sahabat saya, saudara Musli Oli, bagaimana pimpinan Datuk Ajiji sedang berusaha untuk membawa matlamatnya Sabah Maju Jaya, untuk membangunkan Sabah. Mudah-mudahan persoalan air di Sabah itu dapat diselesaikan. Itu di Sabah, saudara. Bagaimana pula di Sarawak? Saya masih lagi menatap laporan-laporan
Saban hari kita tengok laporan bahawa warga di Sarawak, cucu saya seorang lagi, cepat salam lagi. Cucu saya ni saudara, ini cucu saya saudara. Nama apa dia, adik? Apa dia? Okey, dukung cucu. Itulah saudara hiburan. Okey, adik duduk sini ya, adik duduk diam ya, jangan bising-bising ya. Aki nak cakap dengan kawan-kawan Aki. Zaniah ya. Cucu-cucu saya ni saudara, inilah hiburan kita orang tua. Bila cucu datang ke rumah, seronok saudara. Rasa hati tu bangga. Saya ada 11 orang cucu saudara. Saudara, Nat dia tanya berapa lama UMNO perintah di Sabah. UMNO perintah di Sabah rasanya tahun bila tu ya. Itu kita bincang malam nantilah saudara pasal politik. Saya nak bercakap soal air ni saudara. Air di Sabah masih tak ada lagi. Dan kita saban hari kita tengok, kita baca banyak tulisan-tulisan di Sarawak. Di Sarawak pun warga yang tinggal di luar bandar, mereka juga menggunakan air sungai. Malahan mandi manda pun dengan air sungai. Mudahlah kenderaan mereka kadang-kadang naik perahu. Malahan terdapat juga kejadian yang menyayat hati apabila adanya saat mandi manda membasuh-basuh datang pula sang bedal. Buaya membahas mangsanya. Di sinilah saya melihat bahawa pimpinan negara harus memikirkan soal prasarana rakyat. Itu yang paling penting saudara. Bagi saya yang paling penting sekarang ni adalah air. Air ni saudara kalau tak ada, susah saudara. Zaman dulu-dulu air tu kota raya Mekah, bandar Mekah ataupun tempatnya adanya ini kita punya Masjidil Haram. Dia berkembang begitu hebat ke seluruh dunia kerana di situ adanya perigi air Zam-Zam. Itu anugerah ilahi. Jadi kita sekarang ni kena berusahalah untuk memberikan bekalan air sebab bumi kita ni banyak air. Kita mempunyai hujan yang boleh dikatakan saban tahun berlalu, bukanlah hujan yang lebat. Nak dodoi. Ya, nak apa? Nak dodoi. Nak dodoi? Dodoi kita tak ada lah sayang. Cucu minta dodoi, mana saya nak cari, ni bukan musim raya. Cucu saya nanti very kreatif saya. Saudara Mak Syarin, Not soalan ni tanya kat nak soalan ni tanya kat Syafiq, saya tak tahulah saudara. Bolehlah tanya kat siapa saja pun, saya tak tahulah saudara. Bagi saya bercakap soal pencerahan saya ini bukan pencerahan politik, adalah sekadar nostalgia, memori masa silam. Saya bercakap sekarang ni tentang bekalan air paip di Sabah dan Sarawak. Dua buah negeri yang berada dalam ikatan Malaysia, tapi airnya masih dalam keadaan yang cukup menyedihkan. Bukan saja di Sabah Sarawak, saya macam saya katakan di Pahang, begitu juga di Perak pun kadang-kadang terputus air. Ini semua saudara, saya mengimbau masa silam. Masa silam saya dulu, kami semua menggunakan air telaga ataupun air perigi. Bahasa bakunya air perigi, kami sebut air telaga. Rumah saya dulu, Saya nak main paip. Okey. Nak main. Okey. Cucu saya apa nak buat. Nanti aki ni aki nak cakap dengan kawan laki sekejap ya, okey? Okey sayang. Okey. So jadi bila di kampung saya tu dulu tak ada bekalan paip air. Seingat saya bekalan air sampai di kampung saya tu sekitar tahun 75. Masa itu bila tahun 75 datang traktor ataupun jentolak memasang paip-paip air. Aduh, seronoknya saudara mandi air paip. Sedangkan sebelum itu kami mandi air telaga. Air telaga di kampung saya saudara, kerana rumah saya tu terletak di pinggiran Sungai Dinding. Pinggiran Sungai Dinding airnya masin saudara. Jadi bila air masin itu, jadi bila kita korek air telaga tu, perigi tu, airnya tak boleh diminum, hanya sesuai untuk membasuh saja. Jadi berhampiran dengan rumah saya tu ada kita panggil telaga ransum. Mungkin kawan-kawan saya yang tinggal di kampung saya dah tak ada pun dah. Baru ni saya balik kampung, saya tengok air telaga tu dah seperti perigi buta, dah tak digunakan. Mungkin sekarang dah ada paip air dan sebagainya. Jadi dia ada gelung simen tu 3. 1, 2, 3. Di situlah saudara pesta anak-anak gadis, anak-anak dara membasuh, mandi manda sekitar antara pukul 8 hingga 11 pagi. Seronok. Di situlah mereka bercerita, mandi berketang dada saudara.
Tak ada pula orang kampung nak mengintai masa tu saudara. Dah biasa, anggap biasa. Mungkin menganggap anak-anak saudara gamaknya. Saudara? Saudara Bob Rizal. Okey. Ya. Saudara Bob Rizal malam nanti kita bercerita. Jangan sekarang ni cerita politik, tak mau cerita mengimbau masa silam. Seronok. Tengah cerita ni Bob, cerita macam mana anak dara mandi berketang ke dada. Tak ada pula nak mengintai sebab mungkin anak-anak saudara. Begitu juga makcik-makcik, mereka membasuh di situ. Cuma kecil-kecil saya pun hairan pula. Bagaimana pula tiba-tiba waktu mereka mencuci pakaian itu, ada pula macam darah. Rupanya barulah saya tahu. Wanita orang kampung masa tu mana ada pakai pad saudara. Waktu tu mereka cuma pakai kain biasa aja. Jadi bila datang period ataupun datang musim haid ya, dia basuh juga dekat telaga tu. Merah aja itu. Saya kata kenapa lah? Kenapa Kak Yang merah ni? Kamu budak-budak jangan tahu. Saudara Mak Syarim, kampung saya tak ada telaga pam. Kalau telaga pam ni dia tanam besi. Sampai mungkin dalam 40 meter dalam tu. Kampung saya 3 atau 4 gelung simen itu dikuik-kuik, maka ada mata air, maka itulah kita mandi. Kadang-kadang bila teramai sangat menggunakan air itu, dia boleh kering. Tambah-tambah lagi waktu musim kemarau. Jadi kita pun nak mandi dalam pukul 11. Selalunya hari Sabtu, hari Minggu macam ni, lewatlah sikit pergi mandi. Kita selalunya pagi itu pergi mandi laut. Air sungai saya itu air masin. Sungainya besar, sungai dinding. Jadi kita panggil laut. Dah mandi-mandi laut, naik ke darat, kita pun mandi. Nak mandi macam mana saudara? Dah kering. Air cedok pakai baldi saudara. Yang ada hanyalah keledak-keledak saja. Kena tunggu pukul 2 petang nanti baru air tu naik balik. Itu bagi perigi-perigi sungai dulu airnya bersih, tak tercemar. Ya benar saudara. Ada juga, ada masanya tak tercemar. Apabila datang musim kemarau, dia bersalut dengan lumpur-lumpur dan tanah-tanah. Kita pun cedok dan timba kita tu penuh dengan tanah-tanah. Jadi persoalannya bagaimana pula kami jadikan itu untuk makanan dan minuman. Dia kena makanan dan minuman kena cari perigi di bahagian darat. Atas sikit daripada kampung saya tu kita panggil darat lah saudara. Saya tepi sungai, kampung rumah saya tu dia darat sekali. Di darat itulah saudara pada telaga mak andak saya, telaga mak alang saya. Jadi kita ni sebagai anak yang sayang kat ibu, kita pun tolonglah angkut air untuk buat minuman, masakan, pakai baldi. Bukan baldi pun saudara, tin minyak tanah tu yang besar tu, jadi ketuk jadikan bekas untuk mengisi air. Dia bawa lah 2 baldi guna basikal. Kadang-kadang tu kayu-kayu basikal terlanggar bani pokok saudara, jatuh berderu, tumpah air tu, patah balik ke belakang. Itu untuk di rumah kita. Bila saya belajar mengaji yang membaca Al-Quran, juga kena cari air ataupun angkut air untuk guru Al-Quran saya. Macam saya belajar dengan guru baca Al-Quran dengan Mak Lang Yah ataupun Pak Njah. Itu rumah dia ada telaga. Dan rumah dia bahagian darat. Jadi dia boleh gunakan telaga atau periginya. Tak adalah nak angkut air, tapi macam tempat rumah Mak Yama, Tok Long. Saya ada 3-4 orang guru agama saya guru ngaji Quran. Saya telaga buta tempat Azizatta betapa menuntut ilmu dari Pak Mustar. Jadi memang kadang-kadang telaga tu kosong, kering. Angkut air bawa balik. Tapi telaga yang berhampiran dengan rumah saya tu kita panggil telaga Rangsum. Itulah tempatnya pesta anak dara, mandi-manda, membasuh, bercerita macam-macam. Selalunya kumpulan mereka dah 5-6 orang. Kita pun masa tu, saya pun mungkin waktu tu usia dah meningkat, sekitar dalam umur 12-13 tahun saudara. Tahu jugalah membezakan halal haram, tahu juga untuk memisahkan. Kalau anak gadis tengah mandi, tak payahlah kita bersama-sama dengan mereka. Kadang-kadang saudara, bila saya teringat telaga ataupun perigi tu, saya teringat adik saya yang bungsu tu. Adik saya ada seorang adik. Adik saya ni memang kekerapannya berlaku adalah jatuh telaga. Sebab mungkin gamaknya dia timba-timba air, dia tengok air tak ada, tiba dia jenguk berdebu. Duduk kat bawah, kita pun tak dengar suara. Jadi melainkan kalau ada orang datang ke perigi tu, barulah ada orang. Betul lah macam Pak Mustar tu.
Kelang kabut satu kampung. Azhar sudah pun jatuh telaga. Kita pun kelang kabut lah, maklumlah adik saya. Ulur tali sudah pegang 4 gelung je pun saya. Tetapi kadang-kadang bila mengenangkan soal air ni, saya teringat bagaimana susahnya kita di kampung dulu. Dan bila datang musim-musim kemarau ataupun ada waktunya musim merebaknya penyakit kolera dan sebagainya, maka pihak-pihak berwajib sambil-sambil tengok wayang propaganda, pegawai penerangan akan mengingatkan orang kampung, jangan lupa air perigi anda letaklah tawas. Mungkin anda tak kenal, saya kenal. Itu tawas itu untuk menjernihkan air dan mematikan kuman-kuman saudara. Saudara Amdin Selamat katanya baru-baru ini di bulan Februari 9 hingga 19 Februari bulan Jabatan Air Negeri Sabah buat catatan air. Itu keadaan sebab apa tu? Sebab ndak proses baik pulih tekanan air yang selalu rendah. Jadi saudara, begitulah di Sabah susah air. Kelantan apatah lagi saudara. Memanglah kalau kita duduk di Kota Baru pergi ke hotel tu tak ada masalah, sebab hotel itu mempunyai peralatan untuk memproses air-air yang dibekalkan oleh Jabatan Air Kelantan tu, diproses dan diheningkan ataupun dibersihkan. Tapi bila saya pergi rumah kawan-kawan saya pergi di Kota Baru di Lundang contohnya, ataupun di kawasan Tumpat, di Gua Musang ada 3 rumah saya pergi. Memanglah saudara, sedih tengok airnya. Airnya macam air, betul lah orang kata, air teh tarik. Itulah air digunakan untuk air semayang, itulah untuk membasuh baju, untuk masak makanan. Musim kemarau, seberang 4 kampung cari air. Betul saudara Aminuddin. Dulu bila datang musim kemarau itulah, selalunya musim kemarau ni pula datang bulan puasa. Saudara Nurliza tengah makan laksa, tersedak. Tersedak pasal apa? Sebab saya ceritakan bila anak gadis membasuh pakaian mereka tu nampak warna merah air tu. Tawas tu elok. Saudara Jamaliah bukan untuk ketiak busuk, tak ada. Tawas tu untuk letak dalam perigi tu supaya air itu jernih. Air itu seolah terawat. Jadi kuman-kuman mati. Tak tahu pula saya tawas itu untuk menyelesaikan masalah mereka yang badannya berbau, saudara. Saudara Rabudin Pasarat, zaman itu kita hairan walaupun anak dara mandi membasuh berketang dada, ya saudara, tak ada masalah. Tidak ada pula nafsu-nafsi kita. Tengok anak dara, bukanlah anak dara usia dalam 15, 16 tahun, mereka tu bila tak pergi sekolah, duduk di rumah, pukul 9 pagi, bawalah pakaian maknya, keluarganya, dia membasuh. Dan basuh tu gunakan sabun, saudara. Apakah anda ingat? Sabun cap kapak. Bukan sabun Fab, sabun cap kapak. Warna perang-perang sikit, dia basuh tu. Kita hampiran tu, apa khabar KPA? Sihat. KPA basuh banyak tu. Yalah, abang makna kamu pun bukan nak basuh sendiri, akulah kena basuh. Sambil bersungut. Tapi sambil mereka membasuh, bercerita. Jadi macam saya katakan, pesta Telaga Ransum. Anak-anak gadis mandi-manda. Tapi bila datang musim kemarau, macam mana nak mandi? Angkat-angkat air tu berkeladak penuh dengan tanah. Itulah Saudara Aminuddin, sabun potong. Ya, sabun, dia pakai sabun cap kapak. Saudara Delmira Bet, dia kata sabun cap buruh pun begitu juga. Sabun yang digunakan untuk membasuh. Tak ada zaman sekarang ni pergi ke tempat untuk kita dry cleaning lah, macam-macam lah tempat membasuh, pakai mesin. Mana ada mesin zaman saya dulu tu saya. Duduk kat situ. Tapi dia keliling telaga tu, dia ada lantai simen. Lantai simen tu kadang-kadang licin. Silap hari bulan tu kalau berlumut lebih sikit, dia tu terterak pula. Sekarang masih ada lagi sabun tu, saya tak tahu. Saudara Aminuddin Don boleh beli 5 sen. Benar saudara. Saudara Halimatun Said, saudara Budin, zaman tu betul saudara, kita hairan lah. Walaupun anak dara mandi dengan berketang dada je pun. Tapi mereka nampak ayu, memang cantik, anak gadis kampung. Tapi sekarang ni kalau mandi berketang dada menjadikan fitnah satu kampung lah gamaknya saudara. Sebab dulu-dulu anak gadis tak boleh keluar ke pekan. Sebab rumah saya kebetulan di sebelah je rumah saya tu
perigi ataupun Telaga Ransum tu, tempat orang basuh. Bukan untuk minum, saudara. Untuk minum terpaksa angkat air daripada rumah telaga mak andak saya atau mak alang saya di bahagian darat. Seksa hidup dulu. Tapi kita tak ada masalah. Cuma sekarang ni bila putus aja air kita kelang kabut. Kering dah. Saudara Del Mira basuh baju putih memang baguslah. Itu kata macam kapak. Saudara Del Mira dia kata masih ada dekat kedai Maidin. Saudara Rabudin Pasrat. Masa saya berbudak mandi di tebing Sungai Perak sambil menyelam cari remis. Remis bukan menyelam, sahabat. Kalau menyelam cari siput sudu dengan siput layar. Remis itu yang dia ada di bahagian atas. Dekat pantai tu bila kering air tu kita korek baru cari remis. Remis dia macam etok juga tapi kecil. Saudara Rabudin Pasrat, remis dia di atas tanah pasir yang putih. Dia bukan dalam selut, saudara. Kalau menyelam tu cari siput, ada siput sudu, ada siput layar dia panggil, besar siput tu. Itu bolehlah mandi-mandi tu. Saudara Ami Bashir pakai sabun cap kapak. Anak muda zaman sekarang kena cik CTP tak susah payah. Generasi dulu-dulu je, walaupun susah masa tu, aman damai. Orang kampung hidup tenang. Saudara, tambah-tambah lagi kita nak sambut puasa ni. Bila dengar-dengar dekat-dekat bulan puasa, saya mengimbau lah. Kalau musim kemarau, seksa lah. Udahlah berpuasa, kena angkat air lagi. Tapi selalunya kita akan angkat air sekitar jam 3 atau 4 petang. Bila mak kata, macam mana ni air tak ada yub? Air tak ada. Macam mana nak masak, nak buka puasa? Kelang kabut lah kita, cari basikal, pergi ke rumah mak anda, ataupun ke telaga mak anda, atau mak alang saya, angkut air untuk masakan. Begitulah keadaan, saudara. Kita hidup dalam dua generasi, dua zaman yang berbeza. Cuma hari ini bila kita keputusan air, terasa sangat-sangat susahnya. Tapi di kampung dulu, saudara, ada masa musim kemarau, tak pun jadi kita mengeluh. Artinya generasi terdahulu kita sentiasa bersyukur. Oleh itu, saudara, sentiasalah bersyukur atas apa yang kita ada. Selamat menjamu selera. Kita jumpa lagi besok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat.